Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jemaah yang dimuliakan Allah, marilah sama-sama kita mulakan pengajian petang ini dengan kita berzikir munajat. Astaghfirullahal azim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilayh. Astaghfirullahal azim alladzi la أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أجرنا من النار. اللهم أنت السلام ومنك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله
والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا 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 الله 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 يا الله 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 يا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله يا 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 الله يا
Allah, Ya Allah, 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 Ya Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami bertaubat kepadamu ya Allah. Ya Allah, kami kembali kepadamu ya Allah. Kami kembali kepadamu ya Allah. Terimalah kembali kami padamu ya Allah. Ya Allah, kami menyesal ya Allah. Kami menyesal atas sekalian perbuatan kami ya Allah. Terimalah taubat kami ya Allah. Ampunkanlah kami ya Allah. وندمنا على ما فعلنا إلهي نستني الفردوس فهب لي توبة واغفر ذنوبي فإنك غافر الذنب فهب لي توبة يا ذا الجلال wahai Tuhan ku tak layak ke syurgamu, namun tak pula aku
Ampunkan dosaku, terimalah taubatku. Sesungguhnya Engkaulah pengampun dosa-dosa besar. Dosa-dosaku bagaikan pepesir di pantai. Dengan rahmat-Mu ampunkan daku, oh Tuhanku. Wahai Tuhan, selamatkan kami ini dari segala kejahatan dan kecelakaan. Kami takut, kami harap kepadamu. Suburkanlah cinta kami kepadamu. Kamilah hamba yang mengharap belas darimu. Wassallallahu اللهم افتح علينا وعلى ذريتنا فتوح العارفين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، يا مفاهيم سليمان فهمنا. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah yang telah pertemukan kita pada petang yang mulia ini untuk kita menyambung lagi pengajian kita ke pelajaran fardu ain kita. Ya para jemaah sekalian semua, apa khabar? Alhamdulillah, mudah-mudahan Allah panjangkan umur dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, ditanamkan iman dan taqwa, dibukakan pintu ma'rifat dan ditemukan kita dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dimatikan semua kita dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan berkat syafaat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya para jemaah sekalian, alhamdulillah, menyambung kembali kita dalam pelajaran kita yang telah kita bicarakan semalam, di mana kita semalam kita telah bicarakan beberapa perkara daripada salat sunat. Antara salat sunat yang kita bicarakan semalam ialah sembahyang sunat untuk mayat, iaitu sembahyang sunat hadiah. Dan ini sangat dianjurkan pada malam pertama mayat itu baru dikebumikan. Kerana malam pertama itulah mayat itu akan merasa sangat ketakutan, kerana dia adalah merupakan rumah pertama dan malam pertama dalam keadaan kubur yang gelap dan sempit, dan kita semua sedia faham. Ya, dengan itu dia lakukanlah solat sunat 2 rakaat. Sunat ini dilakukan selepas solat fardu maghrib, selepas main sunat ba'diyah maghrib, dan kita pun lakukanlah main sunat ini namanya sunat hadiah. Kita bacakan pada setiap rakaatnya lepas pada Fatihah sekali ayatul kursi dan sekali surah Al-Hakumut Takatsur.
Dan kemudian 11 kali pula surah Qul Huwallahu Ahad. Rakaat pertama pun macam tu, rakaat kedua pun sama juga. Lepas kita dah beri salam, kita doa, Ya Allah, Engkau tahu apa hajatku, Ya Allah, sampaikanlah pahala solat ini kepada almarhum sekian. Dan demikianlah, ya, kita berdoa itu akan Allah Ta'ala sampaikan saat itu juga pahala itu kepada yang si mati itu, insyaAllah. Dan pahalanya banyak sekali, besar sekali yang telah kita sebutkan semalam. Dan andai kata kalau ada orang tu rajin nak buat tiap-tiap hari pun boleh. Dan kalau nak buat tiap-tiap hari pun tak kira masa pun boleh. Asalkan jangan waktu haram sudah, ya. Waktu haram lepas subuh sampai terbit matahari dan lepas asar sampai tenggelam matahari. Dan itulah dia solat sunat hadiah. Dan kita juga telah sebutkan solat sunat duha, ya, dibuatkan paling kurang 2 rakaat, maksimumnya 12 rakaat. Ada yang sebutnya 8 rakaat. Setiap 2 rakaat 1 kali salam, ya. Dan kalau nak buat 4 rakaat 1 salam pun boleh juga, ya. Dan demikian juga kita telah sebutkan tentang sembahyang sunat untuk dijamakkan dengan sembahyang fardu qada. Jadi kalau ada orang yang di mana dia salat fardu qada tu masih ada pada dia, dia niatlah salat fardu qada. Tapi sembahyang sunat hadiah tu 2 rakaat. Jadi dia buatlah salat fardu qada subuh. Sebab subuh 2 rakaat. Jadi ustaz, ini kita sembahyang fardu qada ni habis nak baca ayatul kursi, alhaakumut takatsur, qul huwallahu ahad banyak-banyak ni boleh ke? Jawapannya, seberapa banyak kita baca ayat Quran dalam solat itu memang tak ada membatalkan, bahkan mendapat pahala berlipat ganda pula. Ya, sebab Al-Quran memang tujuannya dalam solat membaca Quran waktu kita berdiri. Jadi nak baca sikit ke, nak baca panjang ke, boleh saja, ya. Jadi begitulah dia, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, mengenai solat sunat hadiah untuk kepada orang yang baru meninggal dunia. Semoga mudah-mudahan Allah ringankanlah azabnya dia dan juga ringankanlah bebanan dan kebimbangan dia dan dibawakan dia untuk mendapatkan syurga Allah Ta'ala. Amin, amin, ya rabbal alamin. Yang ibu bapa yang dah meninggal lama, ustaz, boleh tak kita buatkan lagi? Boleh, ya. Dan Allah Ta'ala Maha Pemurah. Dan kita bermohon semoga Allah sampaikan. Tak adalah kerana, ustaz dah lama bapa meninggal. Tak apa. Kita buat ini kemurahan Allah. Allah Ta'ala nak beri, dia boleh beri. Dengan tanpa siapa boleh kata, stop ya Tuhan, jangan, ni dah lambat, tak ada. Ini Allah Ta'ala punya kurniaan, ya. Kita nak buat pun boleh. Tiap-tiap hari nak buat pun boleh juga, ya. Itulah yang kita dah sebut tadi. Baik, tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, sembahyang sunat tahajud, ya. Sembahyang sunat tahajud ini sangatlah dianjurkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Bahkan Nabi mengatakan dia merupakan da'bus salihin, merupakan sebagai amalan orang-orang salihin. Jadi orang soleh dia sangat-sangatlah mengerjakan solat tahajud. Solat tahajud ini bermula dia lepas pada solat fardu isyak sampailah masuk subuh. Lepas main fardu isyak dah boleh tahajud, ustaz. Boleh, cuma dia tidak afdal. Ya, kalau sekiranya yang afdal sepertiga malam terakhir. Dan sepaling baik sekali lepas dia tidur dahulu. Itu yang afdal. Dia tidur, dia bangun, kemudian barulah dia tahajud. Tapi kalau dia tak tidur dan dia tahajud terus, umpama dia orang kerja malam. Pukul 12 dia sembahyang tahajud. Boleh ke? Boleh. Tetapi tidak afdal. Afdal dia tidur dulu dan kemudian dia bangun sepertiga malam terakhir. Sepertiga malam terakhir tu bila? Maknanya kira-kira dalam jam 2.30, pukul 3 sampailah ke masuk subuh. Itulah sepertiga malam terakhir. Jadi kalau sekiranya lepas isyak dia nak sembahyang sunat tahajud, boleh. Boleh, tapi tu tidak afdal. Ni terpulang. Ada orang dia rasa susah nak bangun tahajud kerana ialah sebab-sebabnya tertentu. Dia nak sembahyang tahajud sebelum tidur. Boleh, tapi dia tidak afdal, ya. Tidak afdal tu maknanya tidaklah diutamakan. Bagusnya tidur dulu. Kalau dia tak dapat tidur lepas setengah malam. Dan kemudian dia solat tahajud. Yang baiknya lepas setengah malam lah. Kalau tak tidur pun after midnight, ya. Salat tahajud 2 rakaat paling minimum. Sebanyak-banyaknya tak ada dia punya maksimum dia. Nak buat 50 rakaat, 100 rakaat, 1000 rakaat, boleh saja.
Bahkan ada alim-alim ulama kita pun yang buat sampai 1000 rakaat. Antaranya Syekh Abdul Qadir Jailani, Qaddasallahu Sirrul Aziz. Dia salat tahajud 1000 rakaat. Subhanallah, kita pun tak tahu macam mana dia buat. Hebat. Ini semua wali-wali Allah ni luar biasa. Dia punya ibadat dia. Tapi kita tak buat banyak pun, buatlah 2 rakaat ke 4 rakaat. Buatlah ya. Itulah yang paling baik sekali, solat tahajud. Jangan ditinggalkan. Usahakan kalau boleh dia dilakukan setiap malam. Dan banyak sekali kelebihannya. Orang salat tahajud ini, dia adalah merupakan orang nanti di akhirat mendapatkan panggilan khas untuk masuk ke syurga. Seru malaikat akan seru dia untuk memanggil dia untuk masuk ke dalam syurga. Siapa dia orang yang bangun tahajud, sila mari semua bangun. Dan kemudian masuk terus ke syurga. Tak ada perhitungan lagi, hisap lagi tak ada dah. Alhamdulillah. Kalau boleh kita buatlah ya. Kadang-kadang bulan Ramadan kita buat. Tapi lepas Ramadan ni jarang pula kita buat. Bangunlah awal sikit. Kalau subuh sekarang 5.40, kita bangun pukul 5 lah. Pukul 5 kita bangun, kita bersihkan diri, kita wuduk. Mungkin dapat 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Alhamdulillah lah ya. Seberapa yang dapat. Kalau yang bangun awal lagi bagus. Dapat boleh buat sembahyang sunat tasbih. Ya, dapat buat sembahyang sunat tasbih pun lagi bagus, lagi afdal lagi. Itulah solat sunat tahajud. Dan demikian juga solat sunat witir. Solat sunat witir ini memang satu ibadat yang sangat dikeraskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam telah berkata, "Ya ummatul Quran, autiru." Wahai umat Al-Quran, berwitirlah kamu. Malam yutir falaisa minna. Siapa yang tak salat witir bukan dari kalangan kami. Masya Allah. Sebab itulah di sini solat witir ni sangat dikeraskan. Tetapi dia masih hukum sunat. Di sisi mazhab Syafi'i masih hukum sunat. Tetapi dalam mazhab Hanafi hukumnya wajib. Masya Allah, berat tu. Wajib, mesti buat. Jadi di sini kalau boleh kita buatlah solat witir. Solat witir paling kurang 1 rakaat. Paling banyak 13 rakaat. Tapi biasa orang tak buat sampai 13 lah ya. Orang buat paling banyak pun 3 rakaat. Itu biasa normal. Ya, kalau kita bulan Ramadan pun kita buat 3 rakaat ya. Boleh 2 rakaat 1 salam, kemudian 1 rakaat 1 salam. Itu yang biasa kita buat. Tapi kalau nak buat straight 3 rakaat 1 salam pun boleh. Cuma dia yang afdal dalam mazhab Syafi'i, 2 rakaat salam, 1 rakaat salam. Itu yang afdal dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Kalau kita nak baca surah, pada rakaat pertama kita baca surah Sabbihisma Rabbikal A'la. Kalau tak hafalah. Kemudian rakaat kedua, Qul ya ayyuhal kafirun. Kemudian pada rakaat yang ketiga, maupun dia sendirian ataupun bersambungan, maka dia baca Qul Huwallahu Ahad sekali, Qul A'udzu Birabbil Falaq sekali, Qul A'udzu Birabbin Nas sekali. Itu 3 surah yang terakhir dalam Quran. Itu dibacakannya pada rakaat yang ketiga. Kalau tak ada masa dan rakaat subuh, baca Qul Huwallahu Ahad sahaja. Jadi itulah dia solat witir. Solat witir ni dia boleh dikerjakannya lepas pada solat fardu isyak. Lepas pada salat fardu isyak selagi sebelum masuk subuh. Jadi kalau ada orang yang di mana dia takut dia tak bangun tahajud malam, dia bolehlah salat witir sebelum dia tidur. Dan kalau orang tu dia confirm, dia yakin dia boleh bangun tahajud insya-Allah, dia bolehlah witir di akhir tahajud. Jadi dibuatkan witir tu di penghabisan solat tahajud. Tapi kalau orang yang dah witir di sebelum tidur, macam kita sekarang witir lepas tarawih, kita boleh ke Ustaz kita bangun tahajud lagi? Kata witir tu penutup solat. Jawapannya boleh. Lepas main witir boleh lagi semain sunat-sunat yang lain dan solat tahajud. Tapi tak perlu lagi witir lagi, tak perlu. Sebab Nabi mengatakan la witrani fil lail, tidak ada 2 witir dalam satu malam. Dah buat witir sudah. Kemudian dia habis tahajud, habis. Tak payah lagi nak buat witir lagi. Jadi itulah dia tuan-tuan dan puan-puan ya. Antara beberapa salat sunat yang baik sekali yang kita amalkan. Salat tahajud dan kemudian salat witir ya. Jadi salat witir ni Nabi tegaskan ya. Wahai umatul Quran, salatlah witir. Jadi kita kenalah ya. Usahakan seberapa dapat. Dan demikianlah tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Kita selesai daripada bab solat ini seperti mana yang telah saya sebutkan. Dan dah masuk pula kita solat sunat. Sunat semua dah selesai. Walaupun tak secara seluruh solat sunat. Yang lain-lain solat sunat tu kita cuma niat ajalah. Tetapi 2 rakaat ke 4 rakaat ke ikutlah.
Macam kita nak sembahyang sunat istikharah, ya, 2 rakaat, ya. Kemudian kalau sunat hari raya tu pun 2 rakaat, tapi ada cara-caranya akan kita sebutkan kalau kita sampai pada bab hari raya lah. Ini pun nak sampai hari raya Idul Adha. InsyaAllah kita akan ulangkan sedikit dalam bab salat hari raya insyaAllah. Ni kita bulan Zulkaidah sekarang ni. Dan kita akan masuk bulan Zulhijjah. Lagi beberapa hari lagi, ya. Jadi insyaAllah tuan-tuan dan puan-puan, kita pun akan bicarakan juga tentang mengenai kelebihan fadilatnya bulan Zulhijjah 10 hari yang pertama pada masa yang akan datang insyaAllah. Jadi hari ini 21 Zulkaidah. Lagi 9 hari lagi kita masuk bulan Zulhijjah. Ya. Bulan Zulhijjah masuk tanggal 22 hari bulan Julai. 22 Julai. Ini sekarang semua bulan haram. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Ini tiga-tiga ni bulan haram. Bulan haram ni pahala yang besar. Kalau siapa yang puasa 3 hari berturut-turut, Khamis, Jumaat, Sabtu. Ya, puasa sunat ke, nak niat puasa qada serta sunat ke, boleh, ya. Apa dia pahala? Dituliskan bagi dia pahala setiap satu hari, iaitu ibadat 900 tahun ibadat. Setiap satu hari. Jadi kalau 3 hari, 3 kali 9, jadi 2,700 tahun punya ibadat. Masya Allah. Ini ditulis untuk siapa? Untuk yang puasa pada bulan haram. Bulan Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram dan Rejab. Jadi kita sekarang straight. Zulkaidah, Zulhijjah, Muharram straight. Ya. Jadi kalau ada siapa yang puasa, baguslah, ya. Iaitu pada hari Khamis, Jumaat, Sabtu. Ya. Itu kalau dia buat sekaligus 3 straight, dapat pahala. Setiap satu hari dituliskan dia pahala 900 tahun ibadat. Masya Allah. Baik tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Tuan pengarang kita setelah membicarakan tentang salat-salat sunat ini, maka dia masuk pula dalam membicarakan tentang Kitabul Janaiz, iaitu kita katakan mengenai perihalnya salat jenazah. Ustaz, salat jenazah? Ya, salat juga tu, ya. Jadi dia masuklah bab jenazah. Tapi nak masuk bab jenazah ni, dia ceritalah sikit tentang persiapan kalau orang meninggal dan sebagainya. Jadi dengan itu marilah sama-sama kita bacakan Fatihah pada tuan pengarang kita ni. Ada orang bertanya, Ustaz, kitab ni Ustaz baca ni kitab apa ni Ustaz? Ni kitab dia. Kitab ni sebenarnya daripada cetakan Indonesia, ya, dan pengarangnya itu alhamdulillah saya pun berjumpa dengan beliau di kota Madinah Munawwarah dan masih hidup lagi. Dan kitab ini sudah out of stock, dah habis dah. Ya, dah licin dah. Ya, kerana banyak orang permintaan. Tapi insya-Allah lah saya pun dah minta juga kalau boleh ada dicetak kembali kerana banyak manfaatnya. Tapi kalau ada siapa-siapa yang tapi dia tiga volume, bukan satu, 3 volume dia. Ya, volume 1, 2, 3. Siapa yang berhajat nanti boleh bagi tahulah saya melalui FB pun tak apa. Jadi insya-Allah kita tengok berapa banyak yang perlu kita order kalau dia ulang cetak kembali, ya. Jadi insya-Allah. Baik, berkatalah tuan pengarang kita fatihahkan kepada tuan pengarang kita Al-Habib Sayyid Muhammad Al-Amin bin Idrus Al-Idrus, dan demikian juga kepada gurunya Habib Zain bin Semit rahimallahu taala. Semoga Allah merahmati kedua-dua mereka, semoga Allah panjangkan umur mereka dua-dua dalam sihat walafiat dan diberikan peliharaan, keselamatan daripada segala apa yang dibimbangkan. Dan semoga Allah angkatkan darjat mereka dan melimpahkan barakah ilmu mereka kepada kita dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Dengan niat yang tersebut, Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Berkata tuan pengarang kita rahimahullah ta'ala wa nafa'anallahu biyabikum fid darani amin. Bab kematian. Mengingat akan mati. Para ulama-ulama salaf yang dahulu mengatakan kematian adalah musibah yang sangat besar bagi seorang hamba. Sedangkan lalai dari mengingat kematian adalah musibah yang lebih besar lagi dari kematian. Kematian itu satu musibah. Tetapi
lalai daripada mengingati mati, itu lebih besar lagi musibah. Kenapa? Bila kita lalai daripada ingat mati, kita tak ingat nak buat amal. Kita, na'udzubillah, berdosa, buat maksiat, na'udzubillah. Jadi itu lebih besar musibah. Jadi kita disuruh ingatkan mati. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, mengingatkan mati ni dengan hati dan juga dengan lidah. Hati kita selalu ingat mati, lepas ni aku mati ni. Jadi kita selalu berwaspada. Dan dengan lidah pun kita cakap juga, kau ni baik-baik ni, nanti kalau kita mati macam mana? Ingatkan juga diri kita, ingatkan juga untuk orang lain. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Aktsiru zikra hazmil ladzat." Perbanyakkanlah kamu mengingati akan yang menghapuskan kemanisan hidup dunia ini. Kemanisan hidup dunia, kesedapan hidup dunia. Kenapa? Apa dia? Mati. Sebab bila kita ingat mati, yang mana kita menghadapi susah pun jadi ringan, yang mana kita senang-senang pun tak kita jadi lalai, sebab kita ingatkan mati, sebab dia menjadi pemutus kepada kelazatan dunia. Dan begitulah dia Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, perbanyakkanlah mengingatkan mati, sesungguhnya dia dapat menghapuskan dosa, memberi sifat zuhud dari harta dunia. Jadi kita tak tamak dengan harta dunia. Nak buat apa tamak-tamak pun, nak mati dah, ya. Apa yang ada syukur, alhamdulillah. Maka jika kamu mengingati tatkala ingin kekayaan, ketika kamu tamak pada kekayaan, maka hal itu dapat menghilangkan keinginan tersebut. Dengan kita ingat mati, kita dapatlah redakan tamak kita kepada keduniaan. Dan jika kamu mengingati akan mati dalam keadaan kamu miskin, maka dengan mengingati mati itu dapat membuat kamu redha dengan apa yang diketentukan oleh Allah Ta'ala. Jadi bila ingat mati kita susah, tak apalah, syukurlah. Ini pun bukan lama. Kita hidup susah ni pun sekejap. Besok kita mati dah tak ada apa lagi. Itulah dia tuan-tuan. Ya, kita ingatlah akan mati. Pernah pendakwah ditanya oleh gurunya seorang beragama Buddha. Agama Buddha ni agama yang bukan Islam lah. Dia bertanya pada murid dia. Kamu ni kalau berdakwah ni, kalau orang maki hamun kamu, apa kamu kata? Kami kata terima kasih kerana mereka hanya maki dengan lidah. Mereka bukan pukul kami. Maka berkata gurunya, kalaulah mereka pukul kamu, apa kamu kata? Kami kata terima kasih kerana mereka pukul kami, bukan bunuh kami. Kalaulah mereka bunuh kamu, apa kamu kata? Kami kata terima kasihlah kalau mereka bunuh kami, dah habislah seksa kami, tak rasa sakit lagi. Masya Allah. Itu agama Buddha, na'udzubillah, agama yang kita sendiri tak dapat terima. Tapi Islam lebih dari itu. Jangan nak tunggu kita dia pukul orang, dikata orang. Sekarang ni dalam sihat-sihat pun kita ingat akan mati. Sebab mati itu pasti akan datang kepada setiap insan. Tak boleh terlepas padanya. Kematian merupakan satu ketetapan dari Allah Ta'ala. Dia sudah tentu. Setiap orang lahir sudah ada certificate of death. Kita ni lahir, alhamdulillah dapat anak. Tapi certificate of death dia, certificate kematian dia, sudah siap dah. Dah siap. Dah siap kat Lauh Mahfuz dah. Dah siap dah. Bila tanggal dia meninggal. Lepas tu Syekh Abdul Qadir Jalani Qaddasallahu Sirrul Aziz, apabila dia sedang mengajar, kemudian datang orang bawa satu baby. Siapa tu baby tu? Cucu dia. Anak kepada anaknya. Dia pun bawa, Syekh, ni awak dah dapat cucu. Dia pun kata, dia pun dah doa-doa, dia kata, ini mayat. Lepas tu, okey, hantar balik. Kenapa dia kata mayat? Maknanya, ini pun akan mati juga. Kita ni selalu happy-happy. Tapi kita kena ingat, semua kita akan mati. Baby pun akan mati. Kita orang tua pun mati. Ibu ayah pun akan mati. Jadi, apabila kita dah siap sedia, kita punya mental set kita, semua orang akan mati. Jadi orang kalau mati pun, kita tak rasalah tersangat sedih, seyu, sampai terbawa-bawa, tak ada. Sebab kita tahu, itu sudah ketetapan Allah Ta'ala. Begitulah Allah Ta'ala berfirman, na'udzubillahi minasyaitanir rajim. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Katakanlah, sesungguhnya kematian yang kamu lari daripadanya, maka sesungguhnya kematian itu akan menemui kamu. Dan kamu akan dikembalikan kepada Allah yang Maha mengetahui segala yang gaib. Dan demikian juga firman Allah, wala yuakhirallahu nafsan idza jaa ajaluha. Allah Ta'ala tidak sekali-kali melambatkan akan ajal seseorang apabila sudah sampai waktu matinya. Bila dah sampai waktu matinya, kita kata malaikat
bagi aku 1 second. No. 1 second pun tak tambah. Tak cepat 1 second, lambat 1 second pun tidak. Exactly the time dia, time's up, habis. Kita pun kembali pada Allah. Allahumma ya Allah, matikan kami semua dalam husnul khatimah. Kami tahu kami bukan orang baik, ya Allah. Kami tahu kami banyak dosa, ya Allah. Tapi kami mengharapkan rahmat daripada-Mu, belas kasihan-Mu. Kerana kami tahu kalau Tuhan yang sangat luas rahmat-Mu. Dan kalau Tuhan yang sangat pengampun dan Kau suka ampunkan hamba-Mu. Ampunkanlah kami, rahmatikanlah kami. Jadikanlah sebaik-baik amalan kami ialah di waktu akhir umur kami. Dan jadikanlah sebaik-baik hari kami ialah hari pertemuan kami dengan Kau, ya Allah. Dengan berkat syafaat Nabi Rasulullah SAW. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Itulah dia tuan-tuan. Bila kita ingatkan mati, kita dah tak rasa apa dah dunia ni. Sedikit-sikit pun Alhamdulillah, ya. Kalau kita terlebih dapat rezeki pun tak adalah kita jadi rakus, tak ada jadi sombong, tak ada. Sebab kita tahu mati, harta kita semua kita tinggal. Dengan datangnya kematian, maka sedarlah semua hamba akan hakikat hidup ini. Jadi kita tahu bila mati dah tinggallah harta, nama, pangkat, kedudukan, semua pujian-pujian orang. Dah tak ada apa lagi gunanya, ya. Begitulah kita bersifat dendam pada orang, marah pada orang pun tak ada apa. Sebab apa? Kita dah mati dah. Jadi kita ingatlah, ya, akan mati supaya jangan kita ada simpan-simpan sesuatu pada kebencian, permusuhan pada sesiapa. Allah SWT berfirman, hatta idza jaa ahadakumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu kalla innaha kalimatun huwa qailuha. Artinya Allah Ta'ala berfirman, demikianlah keadaan orang-orang yang kafir itu, sehingga apabila datang kematian kepada seseorang dari mereka, dia akan berkata, ya Tuhan, kembalikanlah aku ke dunia agar aku dapat berbuat amal yang saleh terhadap apa yang telah aku tinggalkan. Maka sekali-kali tidak akan dikembalikan. Sesungguhnya itu adalah perkataan yang diucapkan sahaja sia-sia, tak ada gunanya. Itulah dia tuan-tuan. Bila dah meninggal, barulah kita tersedar. Ibarat kata, sekarang ni tengah tidur, nyenyak, tengah mimpi. Mimpi kita berjalan, mimpi kita makan dengan seronok, ketawa, ha. Tapi bila mati, tersedar dari tidur. Ya Allah, tadi rupanya aku tidur, aku mimpi. Mana aku sekarang? Itulah dia tuan-tuan. Itulah bila orang dah meninggal, barulah dia tersentak, tersedar, barulah menyesal tak guna. Nak minta balik pada dunia, nak beramal, nak tukarlah. Dulu aku lalai, aku nak buat ibadat. Tak ada dah habis dah. Kita hanya only have one chance. First and the last. Dia tak ada second chance, tuan-tuan. Ya, inilah the only chance kita ada sekarang. Inilah kita ada. Ibu bapa, datuk nenek kita yang dah meninggal, nak minta balik pun dah tak boleh. Kita yang sekarang hidup ni, janganlah kita buang masa kita dengan kelalaian, dengan pergaulan yang tak ada manfaat, dengan pesta-pesta yang melalaikan. Janganlah, ya, buang masa kita. Jangan kita buang masa kita. Ya, ambillah kesempatan umur yang masih ada ni untuk kita beramal. Banyak amalan boleh kita buat. Kita dah dengar solat-solat sunat, zikir-zikir, ibadat, pelajaran. Bukalah FB kita mengenai pengajian-pengajian yang telah kita ikuti. Ulang balik, ingatkan balik. Ini semua merupakan sebagai satu amal-amal soleh untuk kita siapkan diri kita menghadap kepada Allah SWT. Begitulah kematian merupakan penentuan. Penentuan untuk apa? Untuk kita betul-betul berjaya ataupun kita gagal. Siapa dia orang yang berjaya? Innal labrara lafi na'im. Orang yang beramal saleh, maka dia akan duduk dalam syurga yang penuh dengan nikmat. Wa innal fujjara lafi jahim. Dan ada pun orang-orang yang derhaka, dia akan duduk dalam neraka, api neraka yang membakar. Terserah. Itulah kejayaan sebenar. Sekarang dunia, kita berjaya projek kita. Kita untung millions of dollars. Kita untung dapat naik pangkat. Kita untung dapat diberi penghormatan. Tak ada. Itu sekejap saja. Itu cuma bayang-bayang saja. Itu bukan sebenarnya kejayaan. Sebab tak lama. Berapa lama kau boleh berasa megah dengan kejayaan kau? 1000 tahun? 100 tahun? Wallahu alam. Sebulan lagi hidup kan? Tidak pun kita tak tahu. Berapa ramai orang malam tidur, besok pagi dah tak ada lagi. Banyak orang, ya. Bukan 1, 2. Orang muda-muda pun sama. Jadi, kejayaan sebenarnya ialah kejayaan di akhirat.
apabila dimasukkan ke dalam syurga dan dilepaskan dari neraka. Ya Allah, selamatkanlah kami semua daripada azab neraka-Mu, Ya Allah. Dan jadikanlah kami semua daripada ahli syurga-Mu dengan berkat syafaat Nabi kami Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Allahu akbar, tuan-tuan ya. Dan kita cakap-cakap ni bukan kita nak cakap pada orang. Untuk diri kita juga sama juga ya. Begitulah ulama-ulama salaf mengatakan. Ulama-ulama salaf ni ulama-ulama yang zaman 300 tahun yang awal Islam. Zaman sahabat, zaman tabi'in ya, zaman imam-imam kita. Mereka mengatakan setiap kali bila kamu mengangkat jenazah, ingatlah satu hari nanti kamu pula akan diangkat jenazah kamu. Kita lihat jenazah, kita pun angkat, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ingatlah satu hari kamu pula akan diangkat dan kamu mayat akan diusung ke kubur. Itulah kita, tuan-tuan ya. Tak ada apa nak kita megahkan dunia, tak ada apa ya. Jadi apa yang kita dapat tu syukurlah pada Allah ya. Jangan kita rasa hebat sangat kita, tak ada apa. Faedah, mengharap datangnya kematian yang disebabkan kerana tertimpa musibah dunia, hukumnya adalah makruh. Kita tertimpa dengan musibah. Susahlah ustaz, macam ni masalah lah saya, macam ni ekonomi tak ada, macam ni macam. Kau ni kenapa? Lagi baik matilah daripada hidup. Cepat-cepatlah mati ya Allah. Jangan. Ini makruh hukumnya. Kenapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, janganlah kamu mengharap kedatangnya kematian yang disebabkan kerana tertimpa musibah. Janganlah kamu mengharap datang kematian kerana jika ia termasuk golongan orang yang baik, kalau kamu orang yang baik, maka mungkin kamu dapat tambah-tambah kebaikan kamu. Jika kamu termasuk golongan orang yang buat maksiat, mungkin dapat kamu bertaubat. Jadi kan ada baiknya kamu masih hidup. Jadi kalau kamu dah mati, kalau kamu orang baik, dah habislah putus amalan kamu, tak dapat tambah. Tapi kalau kamu orang maksiat, tapi dengan panjang umur, kamu dapat juga taubat. Kalau kamu nak mati, nak taubat pun dah tak sempat. Jadi sini kita jangan minta mati. Kalau kerana apa? Kerana keadaan kesempitan hidup dunia, jangan. Dengan kerana keadaan orang fitnah, orang kata kita, jangan. Kerana itu semua cubaan Allah Ta'ala. Kita tengok para Nabi-Nabi pun susah lagi susah pada kita. Yang dimaki, yang dihamun, yang dilontar batu. Nabi kita sendiri pun. Ya, Nabi Ayub AS dengan kita katakan badannya berulat kerana penyakit dia. Pun dia sabar juga. Sabarlah ya. Jadi apa pun yang kita hadapi sekarang ni pun, jangan jadikan kita sebab kerana itu kita nak minta mati. Jangan ya. Kecuali takut tertimpa fitnah atau musibah dalam agama. Ni lain pula. Kecuali takut tertimpa musibah dalam agama, tertimpa musibah dalam fitnah hidup kita beragama. Macam mana ustaz? Dosa maksiat keliling pinggang kita. Kita ni nak taubat, kemudian buat lagi. Taubat, buat lagi. Ya Allah, macam ni aku baik mati ya Allah. Aku tak nak buat dosa-dosa ni banyak ya Allah. Itu pun kalau bimbang kerana fitnah dalam agama, tak apa, harus. Tapi bukan pasal bimbang keduniaan, tidak. Jadi macam itulah dia. Kalaulah dah terpaksa nak minta mati kerana bimbang atas agamanya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, iaitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada pamannya Abbas, wahai Abbas, kalau kamu tidak kamu nak minta mati kerana sebab-sebab yang tersebut, maka doalah, Allahumma hyini ma kanatil hayatu khairan li wa tawaffani idza kanatil wafatu khairan li. Ya Allah, hidupkanlah aku kalau hidup tu baik bagiku, dan matikanlah aku kalau sekiranya mati itu lebih baik untukku. Kita minta kepada Allah Ta'ala. Allah buat pilihan. Allah buat pilihan. Bukan kita. Kita buat pilihan, ya Allah matikan aku, matikan. Kita pun tak tahu baik ke buruk. Sebab kita dah dengar hadis Nabi kita tadi. Jangan kamu minta mati. Tapi kalau sekiranya Allah lihat aku ni lebih baik mati, matikanlah aku. Lebih baik aku hidup, hidupkanlah aku. Jadi kita serah pada Allah. Jadi itulah dia tuan-tuannya, kita serahkan diri kita pada Allah untuk buat pilihan untuk diri kita. Hal-hal yang disunatkan ketika dalam keadaan sakit. Jadi kalau kita dengar ada saudara kita sakit, adik-beradik kita sakit, kawan-kawan kita sakit, siapa-siapa. Jadi sunatlah kita beberapa perkara. Pertama, pergi ziarah dia. Pergi ziarah dia. Dan kemudian kita ziarah itu, kita dapat pahala. Rasulullah SAW
telah bersabda, orang yang ziarah orang yang sedang sakit berada dalam kebun-kebun syurga. Dan jika dia duduk di sampingnya, maka dia akan dapat limpahan rahmat Allah Ta'ala. Hadis riwayat Bazzar. Ni kita ziarah orang sakit, kita ada di dalam kebun syurga. Orang sakit tu dalam kebun syurga. Jadi orang yang sakit tu jangan dia rasa rugilah aku sakit ni, aku rugilah tak dapat buat ibadat banyak, rugilah aku tak dapat ke masjid. Engkau ni sakit ni, engkau duduk dalam kebun syurga, orang datang ziarah engkau, ni tumpang kau punya kebun syurga. Dalam satu hadis kursi, iaitu firman Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku, aku sakit, kau tak datang ziarah padaku. Kemudian hamba ini bertanya, ya Tuhan, macam mana engkau Rabbul Alamin, kau boleh sakit? Maka jawab Allah Ta'ala, wahai hamba-Ku, tidakkah kau ketahui bahawa si Fulan itu sedang sakit? Andai kata kalau kau pergi menziarahinya, kau akan dapati aku di sisinya. Jadi Allah Ta'ala nak berikan gambaran bahawa seolah-olah Allah sakit, tapi Maha Suci Allah tidak sakit. Tapi Allah nak beritahu, kalau kita pergi ziarah orang sakit, kita akan dapati Allah di sisinya. Maknanya rahmat Allah berada dengan dia. Jadi itulah tuan-tuan ya. Kita ziarah orang sakit ni pahala besar tuan-tuan ya. Sebab kita gembirakan dia. Kita dapat ziarah dia, kita gembira. Dan untuk kita ingatkan diri kita juga. Besok aku pun sakit macam ni lah aku. Jadi kita pun isab dan taubat ya. Adab ziarah kepada orang yang sedang sakit. Antaranya apa dia? Kita dah ziarah orang sakit ni, ada adab-adab pula. Pertama, kita doakan dia. Doa ni macam-macam lah. Doa bahasa Melayu boleh, bahasa Arab pun boleh. Bahasa Arab tu memanglah ada hadis sebanyak lah. Doa-doa dalam hadis tu. Tetapi kalau kita nak ambil ringkas-ringkas, kita baca As'allallahu Azim, Rabbal Arsyil Azim, Ayyashfik. Ya Allah, Ustaz, macam mana panjang tu? Tak apalah. Ya Allah, aku mohon padamu, wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung. Wahai Tuhan yang memiliki arasy yang agung, sembuhkanlah saudaraku ini. Itu kita doa macam tu. Ringan-ringan aja lah ya. Jangan susah hati. Allah Ta'ala akan bagi kau sembuh. Allah bagi kau sihat. Macam tu ya. Kita doakan dia. Dan yang kedua, tidak duduk dalam waktu yang lama. Kalau kita ziarah orang, jangan duduk berjam-jam. Orang sakit, dia perlu rehat. Jadi kita datang ziarah 5 minit, 10 minit, suku berjam. Okey dah balik. Nantilah dulu engkau baru sampai. Tak apalah, awak ni perlu rehat. Dia memanglah secara kita kata nak bersopan santun dengan kita, ditahan-tahan kita lah. Tapi kita tahu dia sakit tu dia perlu rehat. Lainlah kalau memang dia tu kerabat dekat dengan kita, adik-beradik kita, bapa saudara, mak saudara kita, tak apalah. Tapi kalau sekadar kawan-kawan, kita ziarah, jangan lama-lama sangat ya. Yang ketiga, ziarah pada orang sakit tu ikut pada waktu yang sesuai. Waktu sesuai tu bukan waktu dia tidur, bukan waktu dia dalam keperluan rehat. Sekarang kalau hospital pun dah ada waktu ziarah. Visit time ya. Daripada pukul 12 sampai pukul 2. Daripada pukul 5 sampai pukul 7 atau pukul 8. Itu semua waktu yang bolehlah kita ziarah. Secara contohnya. Dan demikian pula mengetuk pintu dengan perlahan-lahan. Kalau ni kat rumah lah. Kalau kita pergi ziarah rumah orang yang sakit tu, ketuk pintu jangan kuat-kuat, berdebu. Terkejut itu lemah jantung meninggal terus. Jadi kita ketuk pelan-pelan. Assalamualaikum. Pelan-pelan kita ketuk ya. Dan kemudian sunat kita memberi semangat bahawa dirinya akan sembuh dari penyakit. Kita beri semangat. Jangan susah hati ya. Penyakit awak ni biasa je ya. InsyaAllah ramai orang yang macam awak ni dah sembuh dah. InsyaAllah awak pun akan disembuhkan Allah. Yang susah hatilah. Kita semua doakan awak ya. Jadi macam tu. Jadi orang yang sakit ni senang hati dia ya. Kawan-kawan dia pun kata akan doakan dia. Jadi dia pun gembira. Kita yang sakit ni jangan pergi mengadu-mengadu orang. Saya sakit lah, tak bagus ya. Itu macam kita tak dapat nak terima takdir Allah Ta'ala. Kita sakit, kita syukur Alhamdulillah. Kemudian kalau satu orang tahu, doakanlah saya. Sudah, tak perlu nak bagi tahu satu dunia. Saya sakit, tak payah ya. Dan sunatlah menulis wasiat. Menulis wasiat tu mana tulislah wasiat. Apa-apa yang dia nak buatkan untuk madrasah ke, masjid ke. Ni harta dia banyak ni. Jadi kalau sekiranya aku mati ni, apa yang aku nak minta supaya buatkanlah sedekah. Tapi wasiat tu tak boleh lebih daripada 1/3 daripada harta dia. Tak boleh lebih. Ya, sebab yang lebih tu ialah hak waris.
dia tak buat wasiat, maka semua tu jadi hak waris. Waris tu anak cucu dia lah. Tapi kalau dia buat wasiat, tak boleh melebihi 1/3. Begitulah dia dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Dan yang ketiga, tidak banyak mengadu pada orang lain atas penyakit yang terdapat pada dirinya. Jadi orang yang sakit ni jangan banyak mengadu-mengadu pada orang lah. Kecuali lah kalau sekiranya dia nak mengadu pada doktor, ya. Doktor, saya sakit ini, saya sakit. Itu perlulah. Kalau tidak, doktor nak tahu macam mana sakit apa. Tapi pada orang-orang, kita tak payahlah mengadu. Jumpa orang ni saya sakit, jumpa orang ni saya sakit. Tak payahlah, ya. Macam mana kau ni? Alhamdulillah. Kita sakit tapi kita kata Alhamdulillah. Jangan cakap, oh saya sakit lah. Susah. Kenapa? Sebab kita ni, nikmat Allah bagi kita, dah berapa tahun? Dah 40 tahun, dah 50 tahun, dah 60 tahun. Ni sakit sikit kita dah merayu-rayu orang, tengok orang tolonglah. Kenapa? Bagaimana kau? Sakit lah. Kau ni kenapa? Kita syukur, Alhamdulillah. Aku tengok kau ni sakit, Alhamdulillah juga kau cakap. Alhamdulillah, nikmat Allah banyak. Ini sakit pun nikmat juga. Kenapa? Bila kita sakit ni, Allah Ta'ala balas kasihan pada kita lebih. Sebab kita sakit. Jadi kita pun syukur pada Allah. Dan tidak memaksa orang sakit untuk meminum obat. Jadi kita ni kalau pergi ziarah orang sakit, jangan paksa, kau mesti makan ubat ni kau. Mungkin orang ni pun dah tak ada ingin nak makan ubat. Mungkin dia punya ajal pun dah dekat, ya. Jadi dia pun dah tak ada perasaan lagi nak makan ubat. Mungkin Allah Alam. Jadi jangan paksa. Kita suruh nasihatkan makan ubat lah. Kakak, abang makan ubat bang. Jadi kita nasihatkan dia. Dan berprasangka baik kepada Allah Ta'ala. Selalu kita bagi dia. Kita perangsangkan dia. Allah Ta'ala tu Maha Pengampun. Allah ampunkan dosa-dosa engkau. Allah Ta'ala tu Maha Penyayang. InsyaAllah apa engkau yang hajat dikabulkan Allah. Jangan susah hati. Allah Ta'ala tu mengetahui hal keadaan kau. Dia nampak apa keadaan kau. Yang bagi kau sakit pun Allah Ta'ala. Dia juga yang boleh ubatkan kau. Jangan susah. Allah kalau nak ubatkan kau, tanpa obat doktor pun kau boleh sembuh juga. Tapi kita berdoalah pada Allah. Jadi kita bagikan dia perangsang, ya. Jangan dia takut. Dan kalaulah kita nampak macam dia nak dekat nazak pun, nak meninggal ke apa, kita bagi perangsang dia untuk dia harapkan rahmat Allah. Untuk Allah Ta'ala ampunkan dia. Kau susah hati. Walau macam mana banyak dosa pun, Allah akan ampunkan kau. Kau jangan susah hati. Allah tu Maha Penyayang. Akan Allah Ta'ala luaskan kubur kau. Akan Allah selamatkan kau daripada azab-azab kubur. Kita bagi dia keyakinan, semangat. Kenapa? Sebab Allah Ta'ala sendiri mengatakan, Ana inda zanni abdi bi. Aku di sisi sangkaan hamba-Ku kepadaku. Jadi kalau kita sangka pada Allah mengampunkan kita, Allah ampunkan kita. Kalau kita sangka Allah Ta'ala akan azab kita, Allah akan azab kita. Ikut apa yang kita sangka pada Allah. Jadi bila nak mati ni, kita disuruh kuatkan sangkaan baik kepada Allah. Tapi kalau kita dalam sihat-sihat, kita kena ada level sama-sama. Sangka baik tu maknanya dengan kita harapkan Allah ampunkan kita. Dan sangka bimbang juga kalau Allah azabkan kita. Supaya apa? Supaya kita tak buat dosa. Tapi orang dah mati nak buat dosa apa lagi? Dia tak ada harap dah, tak ada daya dah. Jadi kita beri dia perangsang. Supaya semangat dia kuat untuk mengharapkan rahmat Allah. Ya Allah, ampunkan aku. Ya Allah, rahmatkan aku. Ya Allah, aku serah diriku pada Engkau. Ya Allah, kasihani aku. Jadi dia letakkan harapan sepenuh pada Allah. Itulah di saat-saat akhir umur seseorang itu. Ya tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah. Yalah, banyak lagi nak kita bicarakan tentang bab ini. Belum selesai lagi, insyaAllah. Kita akan sambung lagi pada pelajaran besok hari, insyaAllah. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, maaf sajalah dalam penyampaian saya kalau ada silap kata terkasar bahasa, insyaAllah mudah-mudahan sedikitnya pada apa yang kita punya perbincangan tadi mendapat manfaat untuk kita semua, insyaAllah. Dan tuan-tuan dan puan-puan rahimakumullah, malam ni saya pada ke lapangan, insyaAllah jam 9 malam saya akan sampaikan kuliah keagungan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya. Ni kuliah ini hanya 2 kali seminggu saja, Sabtu dan Ahad, ya, jam 9 malam. Siapa ada ke lapangan, silakanlah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sampai situ saja untuk kita pada petang ini. Marilah sama-sama kita baca istighfar, mohon ampun pada Allah. Astaghfirullahalazim. 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 Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.